Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okey, Farah dulu Okay. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Innama yuridullahu liyu'azzibahum biha fil hayatid dunya. وتزهق أنفسهم وهم وتزهق jangan lantun, jangan وتزهق وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. Dengung. ولكنهم قوم jangan kau ولكنهم قوم يفرقون. Okay. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمعون. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ضاد tebalkan tanpa qalqalah. وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله. Tak apa. ورسوله إنا إلى الله راغبون. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن. قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين
يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. Okey. Sadaqallahul azim. Terima kasih Farah. Okey Kak Eli silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Salah pitch. Sorry, Zazah. Yahlifu. Yahlifuna billahi lakum liyurdukum wallahu wa rasuluhu Ahaqqu. ahaqqu ay. Sebab Ya. nampak ay ni salah sebut. Balik semula Zazah. Ya. Yahlifuna billahi lakum liyurdukum wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu in kanu mu'minin. Ya. Alam ya'lamu annahu man yuhadidillaha wa rasulah. Boleh sambung Ustazah? Wa rasulahu boleh? ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها Ya. ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم Ya. قل استهزئوا إن الله مخرج ما تهذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب Ya. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم Ya. إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين Ya. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض Ya. يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها Ya. هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Tak ada ghain hari ni. Oh ya, dia berlatih huruf ghain pagi-pagi sambil berjoging. Au. Terima kasih Zaza. Sama. Sorry Kak Eli. Ngacau pagi. Tak apa. Okey, Suzy silakan 198. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kallazina min qablikum kanu ashadda minkum quwwah. Boleh stop? Ya. Boleh? Dah tak sampai kan? Tak apa. Boleh. Lagi teruskan. Suzah. Okay, terus wa aktsara jangan sarah. Wa- Thara amwalan wa auladan fastamta'u li khalaqihim Fastamta'u bi khalaqihim titik bawah.
fastamta'u bi khalaqihim Ya. kejap. Fastamta'u bi khalaqihim fastamta'tum bi khalaqikum kamastamta'al ladzina min qablikum. Nanti ambil balik dekat kamastamta'al ladzi. Lepas tu nun bertemu qaf tu dengung tu. Lama sikit. Okay. Hmm. Kamastamta'al ladzina min qablikum Qablikum. Min Okay. qablikum. Qalqalah. kamastamta'al ladzina min qablikum bi khalaqihim wa Bi khalaqihim. Kha tak ada alif. La je yang ada alif. Okay. Kamastamta'al ladzina min qablikum bi Dengung dia. Min qablikum bi khalaqihim. kamastamta'al ladzina min qablikum bi khalaqihim wa khudtum kalladzi khadu. Ya. Ulaika habitat Ulaika habitat. a'maluhum fid dunya wal akhirah. Ya. Ulaika wa ulaika humul khasirun. Humul tu kan lam dia tu betul-betul lam. Jangan humul. Humul. Mul. Okay. Wa ulaika humul khasirun. Ya. Alam ya'tihim naba'ul ladzina min qablihim Min qaum. qablihim. Okay. Alam ya'tihim naba'ul ladzina min qablihim qaumi Nuhin wa 'adin wa Thamud wa qaumi Ibrahim. Ya. Stop. Okay. Boleh. Waqau. Tebal ke sikit. Waqau. Wa qaumi Ibrahim wa ashabi Madyana wal mu'tafikat. Ya. Atadhum rusuluhum bil bayinat. Ya. Fama kana Allahu liyazlimahum walakin kanu anfusahum yazlimun. Walakin kanu anfusahum. Dengung yang dekat anfu tu. Okay. Di mana Ustazah? Ambil balik dekat walakin tu boleh juga. Walakin kanu anfusahum yazlimun. Ya. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Awliya'u ba'd. Bunyikan dot. Okay. Awliya'u ba'd. Ya. Boleh. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna sholata wa yu'tuna zakah. Boleh. Okay. Ambil. Wa yu'tuna zakah.
ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله Ya. أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز kejap Allah, Allah, Allah. tersedak. Apalah sebut. Sorry Ustazah. Allah, minumlah air. Alamak, air kat sana. Tak apa. Janganlah Ustaz. Mana ada kita kacau. Kita pun kita punya juga. Nak habis kan Ustazah. Ha, sila. Okay. Fokus. Inna Allah azizun hakim. Okay. Wa'adallahul mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anhar. Ya. Ini Ustazah? Jannatin tajri. Jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Ya. Khalidiyah. Ya, betul. Khalidina fiha wa masakina thayyibatan fi jannati adn. Fi jannati adn. Dal dah ada dah qalqalahnya, nun kena bunyi. Okay. Khalidina fiha wa masakina thayyibatan fi jannati adn. Ya. Wa ridwanun minallahi akbar. Ya. Dzalika huwal fawzul azim. Okey. Sadaqallahul azim. Sudah. Terima kasih. Tu. Allahu akbar. Ada Pergilah minum Suzy, tercekik kat dengar. Gila. Okey, Kak Hantai. 199 Kak Alia. Kak Alia, nanti kan nak tengok link tu dekat description tu dah ada kan? Rasa macam dah letak dah. Kena pergi ke link lah macam tu kan. Dah letak kat situ. Ada Tak kan? apa, saya dah delete dah banyak benda dah. Ah. Okay, dah start dah. Bukan dekat description dalam grup tu. Ada ya? Ada kat atas tu. Okey. Saya tak rajin mencari benda tu semua. Okey. Terima kasih Zaza. Okay. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghluz. Kena dekat Kak Alia pula Kak Ili. Waghluz alaihim. Dua-dua tu. Allah dengan ghain. Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghluz alaihim. Okay. Wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Yahlifuna billahi wa ma yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufr. Okay.
وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وهموا بما لم ينالوا وهموا بما لم ينالوا okay. وما نقموا إلا ni 6 kan? Ya. وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله. Alah sikit lagi. Sikit Sekali. lagi. Boleh? وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. Min fadli. Sampai dah tu cuma dot tu tebalkan. Min fadli. Lagi sekali lah Ustazah. Ya. Tarik nafas sikit. وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. Fadli. Dah Tebal. keluar je. Min fadli. Ya, betul-betul. Sekali, sorry kawan-kawan. Ya. وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. Ya. فإن يتوبوا يك خيرا. Betul lah Rol. Betul. Confident lah pula jadinya. فإن يتوبوا يك khairul lahum wa iyat Kat baris tu dia jadi baris depan, dia baris atas. Yaku khairul lahum. fa iyatubu yaku khairul lahum Okay. wa iyatawallaw Yu'adzibahumullah. Oh ya. وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. وَالْآخِرَةِ. Tak keluar, tak dengar kan? Dia macam tak keluar kan? Dia tak berapa masuk sangat dia punya tu. Tak ke dalam. Khirah. Sekali Ustazah. Ya. Iyatawallaw yu'adzibhumullahu adzaban aliman fid dunya wal akhirah. Okay. Wama lahum fil ardi min وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. ومنهم من dengung lama sikit Tak, yang mana? Hum tu dengung, man tak dengung. Okay. ومنهم من tak boleh ahadallah. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله. لئن آتانا من فضله. لئن آتانا من فضله. Tak ada lantun. Dia tak lantun dan dia tak nipis, dia tebal. Min fadlih. لئن آتانا من فضله. Ya. لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله. Ada sekali lagi, banyak yang buat lagi.
Min Fad- fadlihi. fad- Ya. lah falamma atahum min fadlihi jahilu bih. Dia tak Bakhilu bih. Ba. ba. Mm-mm. Okay. Falamma atahum min fadlihi Ba. falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Dia tak dengung pun. Dia Tawallaw. masuk saja. Wa tawallaw wa hum mu'ridun. Wa tawallaw wa hum mu'ridun. 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 Wa Ah. tawallaw wa hum mu'ridun. Okey. Boleh. Banyak tak itulah kena kelas one to one dengan Ustazah sekejap. Polish. Apa perlahan-lahan. Okey. Wa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqaunah. Boleh. Teruskan boleh? Bima. Ha? Yalqawnahu boleh. Yalqawnahu. Jumpa. Mana satu Ustazah? Yalqawnahu Terus kat bima. sini. Yom, lepas yom. Okay. Yalqaunahu. Yalqaw, jangan yalqaw. Yalqawnahu. Yalqaunahu bima akhlafu. Bima. Panjang. Panjang. Yalqaunahu bima akhlafu Allah ma wa'adu wa bima kanu yakzibun. Ya. Alam ya'lamu anna Allah ya'lamu sirrahum wa najwahum. Ya. Wa anna Allah 'allamul ghuyub. Wa anna Allah 'allamul ghuyub. Wa anna Allah 'allamul lagi sekali. Ya. Wa anna Allah 'allamul ghuyub. Okey. Alladzina yalmizunal Mutawwi'i. Alladzina yalmizunal mutawwi'in. Jangan muttaw. Dia tak tebal lah saya punya bacaan hari ini semua tak tebal. Dia kena tebal ta tu. Mutawwi'i. Alladzina yalmizunal mutawwi'ina minal mu'minina fis sadaqat. Ya. Teruskan. والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم. Tak sampai tak apa, boleh berhenti. Ambil balik. Sakhirallah. Sakhirallahu minhum walahum azabun alim. Okey, sadaqallahul azim. Terima kasih Kak Alia. Okey, sambung Z kan? 200. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Astaghfir lahum Itu adalah fir. kalimah. Itu. Itu adalah kalimah fi'il.
So fir. Is bukan as. Oh, as. Is. Kalimah ya, kalimah Oh. pertama tu kalau Apa, dia Suzy? hamzah kan sibuk je nak pergi ambil anak, ambil je lah anak kan. Aduh. Dia Masak. apalah tu. Is. Masak pula. Is yang tu dah. Is. Dia tengok huruf ketiga. Kalau fa'il tengok huruf ketiga baris atas, dia kena baris bawah. Istaghfir okay. lahum. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Istaghfir lahum. Ada bunyi qalqalah. Jangan ta'. Istaghfir lahum. Gelak Kak Eli. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marrah. 3 sekali dia bagi. Itulah dia, saya nak tergelak. Okey, terus. Boleh terus kan? Boleh? Falan yaghfirallahu lahum. Ya. Dzalika biannahum kafaru billahi wa rasulih. Okey. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Ya. Farihal mukhallafuna bimaq'adihim khilafa rasulillahi Wa karihu. Farihal mukhallafuna bimaq'adihim khilafa rasulillahi wa karihu an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ya. Wa qalu la tanfiru fil har. Nak tebal ke nak nipis? Nipis Sebab apa nipis? Sebab dia baris bawah R tu. Sebab R kita- pula roh. Sebab kita wakaf, bila huruf ra tu wakaf, dia tak boleh tengok baris tu. Dia dah mati. Mati tak boleh rujuk dekat huruf tu. Dia kena rujuk huruf sebelah. Jadi pada atas. Fil haru. Tebal. Okay. Wa qalu la tanfiru fil har. Ya. Jangan muncung now Eli. Fil haru. Jangan muncung. Fil haru. Har. Dal tu sebabkan lidah yang tengah tu dia terangkat sikit. Okay. Wa qalu la tanfiru fil har. Ya. Qul naru jahannama ashaddu harra. Ya. Law kanu yafqahun. Falyadhaku qalilan wal yabku kathiran. Kathir dua harakat. Falyadhaku qalilan wal yabku kathiran jazaan bima kanu yaksibun. Ya. فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ. Ya. Boleh sama ke? Ambil fast. Fasta'zanuka. Ambil kat situ. فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا. Lajunya. Ke lain yang laju. Dua harakat. Aduwa kan? Walan tuqatilu ma'iya aduwa. Relax. Tadi tu saya mengejar macam nafas. macam tak pasti. Ya ke tak, ya ke tak. Patutlah berhenti dia terkejut. Ambil belakang. Walan. Boleh. Walan tuqatilu ma'iya aduwa. Jangan ma'iya. Ma'iya aduwa. Walan tuqatilu ma'iya aduwa. Ya.
إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. Ma'al, jangan ma'al khalifin. إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. Ya. ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره Ya. قبره ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره Ya. إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بما Lagi sekali. بها Hmm. إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول Pendek. ulut ulut Wajahidu ma. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Sebab dia susah sikit nak sebut. Sebab daripada baris depan kepada to tu kan. Wajahidu ma. Saya tak boleh baca. Susah hari ni saya punya huruf tu lah. Astaghfirullahaladzim. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Ya Allah, syaitan. Pergilah jauh-jauh. Wajahidu ma'a rasulihi ista'zanaka ulub tawli. Ulub Tawli. Sebab dia tebal. Wajahidu ma'a rasulihi ista'zanaka ulul tawli minhum wa qalu dharna nakum ma'al qa'idin. Okey. Sadaqallah. Baik dah kat ujung. Kak Eli awal dah surrender. Susah, memang susah. Iyalah, aduhai. Saya dah lah ada ulcer kat lidah. Okey, dia kan ulu tu dia boleh jadi tebal dekat lu tu sebab kita nak pergi to. Jangan ulu, dia jadi tebal ulu tau. Ulu to. Okay. Tu ulu tu jadi tebal tu sih. Susah kan nak? Ulu nipis kan ulu. Ulut. Ulu tau baru masuk pada to. Baru masuk pangkal lidah tu angkat. Ulu. Kalau lu tu hujung lidah je. Okey, terima kasih. Okey, sama. Cabaran Tok Z bagi ni. Okey. Kak Syazlin okey. 201. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Radu bi ayyakunu Tak cukup dengar. Radu bi an yakunu. Radu bi ayyakunu ma'al qawalifi wa tubi'al. Susah juga. Nyangkit sudah ni. Wa tubi'a ala. Okay. Wa tubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Ya. Lakinir rasulu walladzina amanu ma'ahu jahadu bi amwalihim wa anfusihim. Ya. Wa ulaika lahumul khairat. Kha kena jelas kha tu. Kha.
khairat Ya. khairat Ya. wa ulaika lahumul khairat Boleh? wa ulaika la sorry wa ulaika humul muflihun Ya. wa'adallahu lahum A'addallah. a'addallahu lahum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha Ya. Zalikal fawzul azim. Waja'al mu'adziruna minal a'rabi Waja'al mu'adziruna minal a'rabi liyu'dhana lahum وقعد الذين كذبوا الله ورسوله Ya. سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الضو ليس لا ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله Ya. ما على المحسنين من سبيل Ya. Wallahu ghafurur rahim. Wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alaih. Ya. Sambung mana? Kul. Boleh ambil qultala. Ya. Kejap. Litahmilahum. Ambil fi'il. Okay. Sebelum tu. Okay. Litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alaihi tawallaw wa a'yunuhum. Ya. Sama mana? Ambil tawallau. Tawallaw. Mana? Okay. Tawallau. Tawallaw wa Itu tak dengung Kak. Dia kalau tanwin bertemu waw baru dengung. Tawallau wa a'yunuhum. Okay. Tawallaw wa a'yunuhum tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Innamas sabilu 'alal ladzina yasta'dzinunaka wa hum aghniya. Betul? Panjang Niat tu betul. Ghain tu. Wahum aghniya. Wahum aghniya. Okay. Radu bi an yakunu ma'al khawalifi wa taba'allahu ala qulubihim fahum la ya'lamun. Okay. Sadaqallahul azim. Terima kasih. Okay, sama Kak. So kita berhenti kat sini Berhenti 201, nanti kita sambung 202. Bolehlah ulang kaji dalam 10 page ke. Siapa rasa dia boleh masuk awal, dia bacalah page yang 202 tu. Sebab ada yang susah, ada yang senang ayatnya, tak tentu. Okey. Kita berhenti kat situ dulu, kita masuk sikit lagi kita nak habiskan buku coklat.
Allahu Akbar. Betul. Okey, kita masuk tajwid muka surat 150 pula. 149 kan? Kiranya kita dah habis 148. Betul tak? Yang Kak Alia cakap tadi lah, dia tanda minggu lepas. Ya. Mim. Mim mungkin Kejap. Yang tanda bulat kecil tu, yang lonjong dengan bulat yang betul-betul bulat tu, itu dah sudah. Yang sifr, mustadir dan mustatil kan? Ya. So tanda bersambung ni belum kan? Bawah dia. Ada Kepala dah, slot. ada tanda dah. Tak Dah, tahu. eh? Yang lain ingat tak? Ke saya je? Kalau dah bertanda, Kak Alia punya buku dah bertanda Saya punya saya tulis. Mungkin saya yang tulis kot. Sebab Ustazah mention dia, saya tulis kot. Mungkin Mungkin kot. tak go through yet. Saya rasa saya sampai sif mustadir aja gitu. So kita masuk tanda sambung ni Tak apa, kita ulang kaji sikit lah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, tengok yang kepala sod tu. Maksud dia tanda bersambung tu maknanya hamzah wasal lah. Jadi dia tulis, kata tanda ini terletak di atas huruf alif. Atas huruf alif sahaja, tak ada waw, tak ada atas ya. Ia dinamakan huruf hamzah wasal, iaitu bacaan sambung. Itu yang ditulis dalam kurungan tu hamzah bersambung. Kemudian ia hanya wujud di awal kalimah dan dihilangkan dari bacaannya pada ketika bacaannya disambung dengan huruf sebelumnya. Jadi dia tidak ada di tengah kalimah atau hujung kalimah. Hamzah wasal ni hanya berada di awal kalimah sahaja. Dan apabila hamzah wasal ini berada di awal kalimah dan di pertengahan ayat, maka dia tidak boleh dibunyikan. Kecuali kalau dia nak bunyikan di bahagian hadapan sekali, dia ada syarat-syarat tertentu lah. Contoh kalau alif lam, dia tetap kena bunyi al. Contoh macam ni kan, alhamdu. Dia tak boleh jadi il, dia tak boleh jadi ul, tak boleh. Tapi macam contoh yang Zee baca tadi, permulaan tadi kan, istaghfir tu kan. Macam mana boleh dapat istaghfir tu? Muka surat berapa tadi? Saya dah tak perasan. Muka surat 200. Itu kita kena kenal pasti dulu kalimahnya. Kita dah nampak dah kalimah tu ada hamzah wasal. Tapi macam mana nak bunyi, kita kena kenal pasti dulu. Yelah, saya rasa Kak Alia saya ada cerita pasal ni. Kita kena kenal pasti dulu kalimah itu datang daripada fi'il ke isim. Kalau fi'il, dia adalah perbuatan lah maksud dia. Maksud kat situ dia kata, kamu Muhammad memohon keampunan. Disuruh memohon, disuruh meminta keampunan kan, istaghfir ataupun beristighfarlah. Kan itu fi'il amar. Jadi bila kalimah itu daripada fi'il, maka dia tengok pada baris yang huruf yang ketiga. Hamzah wasal, sin dengan ta. Mana huruf ketiga? Ta. Bila kalimah itu datang daripada fi'il, maka tengok huruf ketiga, kalau dia berbaris atas, maka dia baris bawah di awalnya. Tapi kalau huruf ketiga tu baris bawah dan baris hadapan, diikut. Baris bawah dengan bawah, baris hadapan dengan baris hadapan. Tapi kalau baris atas saja, dia dengan baris bawah. Jadi dia tak boleh baca astaghfir. Dia kena baca istaghfir. Itu kalau kalimah fi'il. Kalau kalimah isim, dia ada cara lain pula. Kalimah isim kebanyakannya dia dibaca dengan baris bawah. Okay. Dia ada 8 tu. Yang itu dia ada juga dekat dalam buku tahsin ni sebenarnya. Kalau kita nak tengok. Sekejap saya patah balik. Kita buka sekejap. Itu yang mungkin Kak Alia ada tanda kat belakang tu. Saya rasalah. Yang itu dia termasuk dalam hukum. Kejap ya. Kita ulang kaji sikit. Sebab dia dah buka kat belakang tu kan. Kita kena buka kat depan ni balik. Cuma saya tak ingat muka surat berapa. Cuba tengok sekejap. Ni perbandingan huruf. Perbandingan huruf ni antara huruf yang lebih kurang sama menyebutnya tapi lain sifat je. Lepas ni ikut. Bukan. Ni sifat itbaq. Isti'la. Bukan juga. Tapi ada dalam ni sebenarnya. Lepas qalqalah apa tajuk dia? Huruf muqatta'ah. Ada tak? Siapa ada jumpa? Ni dekat hamzah wasal ni. Cuba tengok ni
Dalam tajuk hamzah wasal muka surat 81 tu cuba kita tengok. Ini dia dah bagi dah dia punya cara dia. Dia kalau fa'al lah, kalimah fa'al tu nampak. Dia akan tengok huruf ketiga. Maka awalnya baris yang sama. Contoh baris depan dengan baris depan. Ud'u, urkud. Ini semua fa'al ni, perbuatan yang ini baris, nampak tak? Ihdina dengan idfa. Ni baris atas huruf ketiganya. Dia kena baris bawah juga. Yang baris bawah dengan baris bawah. Okey, sekejap ada orang datang. Okay. Sorry. Okay, yang ini. Ini semua baris bawah. Ni sebab ini lain. Ini sebab ada kalimah asal dia. Yang saya nak sebut isim ni. Isim ni dia ada 8 kata nama isim. Yang mana kalau kita tengok, dia tak boleh tengok huruf ketiga. Kalau huruf ketiga kita tengok ada baris depan. Ada ra baris atas. Kan? Jadi dia semua dibaca dengan baris bawah. Sebab dia isim. Macam mana nak tahu isim ke fa'il? Tengok makna lah. Itulah jalan yang terakhir ni kan, tengok makna. Okay. So tadi, yang tu tadi kita dah tahulah. Muka surat berapa tadi? Jadi kita nak tahu yang ini. Jadi dia kata apa tadi hilangkan bacaannya pada ketika bacaannya disambung. Ni kalau bacaan tu bersambung, maka dia tak susah lah sebab dia kena tengok huruf yang sebelumnya tu. Kalau huruf sebelumnya baris atas, dia kena ikutlah baris atas. Kalau huruf sebelumnya baris bawah, dia kena ikut baris bawah. Contoh kan macam kalimah Alhamdulillah tu. Katalah kita nak baca Bismillahirrahmanirrahim. Tapi nak sambung dengan kalimah Alhamdulillah. Jadi mestilah kita tengok baris pada Rahim yang pada Bismillah tu kan hujung tu mim baris bawah. So kita kena baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tak boleh dibariskan dengan Alhamdulillah dah. Sebab hamzah wasal tidak berfungsi ketika bersambung. Tapi dia berfungsi ketika di awal. Tu Sekiranya huruf hamzah tersebut sebagai tempat permulaan bacaan, maka ianya dibaca sebagai huruf hamzah. Dibacalah huruf hamzah tapi barisnya tu tadi bergantung kepada apa yang dah diterangkan dalam tajuk hamzah wasal tadi. Inilah dia punya hamzah. Alhamdu, walhamdu. Macam ni kan ada waw kan. Dia tak bolehlah bunyikan wa alhamdu. Dia kena ikut sahaja pada baris waw. Isma'u. Kenapa dia kena baca isma'u sedangkan dia tak ada baris? Dia tengok huruf yang ketiga. Sebab mim itu baris atas. Dan isma'u ini adalah daripada fa'il. Dengarkan. Dengarkan. Tapi kalau macam ni, kenapa tak ada baca dengan wa isma'u? Dia wasma'u sebab dia baris atas ni. Sebabnya kalimah hamzah wasal itu dah berada di tengah-tengah ayat. Okay. Boleh? Itu adalah tanda hamzah wasal. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sorry lambat Ustazah. Tak apa. Saya buat penerangan tajuk sekejap lepas tu Fiza baca. Boleh? Alah tak baca boleh tak? Tak ready dah cik. Ampun. Tapi memang susah sikit ayat hari ni. Ya ke? Amboi, tak boleh baca. Kita telah marah. Ustazah, Ya? saya masih mencari mana yang huruf ketiga tu yang nak kena tukar pada is. Is. Oh, nak tengok macam mana dia boleh jadi baris bawah. Nota dia. Tadi pada tajuk hamzah wasal. Muka surat berapa tadi tajuk hamzah wasal? 84 tu ada. Berapa? 64. Berapa? 85 yang isim tu ya? Betul. 86. Yang isim tu semua baris bawah. Kalau yang fa'il tu dia mengikut huruf ketiga. Isim tak tengok pada huruf ketiga. Ustazah, Ya. semalam saya ada baca surah kan, saya mengaji kan sendiri surah Hujurat, muka surat 516. Dia nak baca dekat bi'salismu tu. Saya ingat tak? Yang macam Akak hari tu masuk kelas tak bi'salismu tu? tahu rasa macam dah macam Ustazah ada sebut, saya pun tak ingat. Saya macam Janganlah dah. Itu adalah bacaan naqal. Siapa ingat?
Nakal lah tu dia ada tulis kat tepi sini. Nakal saya macam bi'salismu tu dia bukan bi'salismu. Maknanya bi'salismu terus Ya, kan. ini Kak. 13 berapa ni muka surat? Muka surat 137. Ha. Itu dia punya proses pertukaran dia. Asalnya bi'sal ismu, tapi disebabkan kalimah hamzah wasal itu di tengah-tengah, dia kan tak boleh bunyi. Sebab itulah dia bunyikan dengan lam baris bawah. Bi'sal ismu, dia tak boleh dihidupkan bi'sal, lepas tu ismu tak boleh. Maknanya bi'salismu. Ha, Alif lam tu buang. ya. Kan? Ha, Dia bukan maksudnya. bukan dia buang alif lam sebenarnya. Dia digantikan dengan baris bawah. Lam tu asalnya mati. Tapi digantikan dengan baris bawah sebab nak menyambung pada kalimah al-ismu tu. Ayolah maknanya malam tadi saya mengaji betul lah saya baca bi'salismu. Betul? Alif lam tu saya tak sebut. Maknanya dia maknanya terus sin tu baris atas, lepas tu lam tu baris bawah untuk tu. Kan daripada betul. buku tu maknanya baca Betul. macam tu. Saya Betul. tulis tapi macam apa benda ni sebenarnya ditulis. Benda ni. aku tulis ni. Tapi nak Itulah. baca macam mana? Confused. Betul lah tu. Okey. Betul. Sebab ni tajuk hamzah wasal kan saya Tak tanyalah. ada. Betul lah Ah. sebab dia berkait hamzah wasal tu. Okey, Kita terima nak kena kasih. faham. Okey, sama. Okey, sambung. Kita masuk huruf mim kecil. Huruf mim yang panjang tu dia kata di dalam mushaf Resam Uthmani terletak di atas huruf nun atau huruf mim. Yang mana menggantikan baris yang kedua bagi tanda berbaris dua jika bertemu huruf ba yang menunjukkan tanda hukum iklab. Hukum kesemuanya dibaca dengan dengung. Jadi dia nak cerita gini. Huruf mim kecil yang panjang yang ekor panjang, bukan yang pendek. Yang pendek tu disebut sebagai waqaf. Tak ingat. Waqaf apa yang mim kecil tu? Yang kontak tu. Yang wakaf saya tahulah kena wajib berhenti tapi tak tahu nama dia. Nama apa. dia waqaf lazim. Oh, okey. Ataupun disebut waqaf tam. Kenapa tam? Sebab dia dah sempurna, tamam. Sempurna dari sudut makna dia. Sebab tu tapi- kena berhenti kan. Berhentilah kan. Tapi kalau mim kecil yang ada ekor panjang ni, yang ada kaki ni menunjukkan dia berada Iklab. pada huruf nun. Dia iklab. Iklab. Dia kata dia berdiri dekat atas huruf nun. Sama ada nun ataupun tanwin. Jadi dia bagi dua-dua contoh ni. Contoh ambiu ni tu dia duduk dekat atas nun. Sebab dia nun mati asalnya yang disebut sebagai iklab kan, nun iklab. Kemudian yang sebelah tu muhitum bil kafirin, dia duduk dekat atas tanwin. Muhitum bil kafirin. Jadi tanwin yang ada dua baris tu dia tinggal satu baris sahaja sebab digantikan satu lagi dengan mim kecil tu. Okey. Jadi dia baca dengan dengung lah. Ada peringatan kat situ. Huruf mim di atas tidak sama penggunaannya seperti huruf mim yang dalam kurungan ni. Sebab apa? Kerana ini diletakkan sebagai tanda waqaf wajib. Wajib waqaf tu maksudnya waqaf tam tadi tu lah, waqaf lazim tadi. Dia ada dua nama tu, lazim dan tam tu semua dua boleh. Okey, boleh? Jadi memang ada beza antara bentuk mim untuk waqaf tam dengan mim yang iklab. Boleh? Tanwin pada muhitum bil kafirin ni disebut sebagai tanwin iklab. Sebab satu sahaja dia punya baris, satu lagi dia dah ganti dengan mim tadi. Okey, saya teruskan. Kita habiskan sikit lagi. Lepas tu kita bagilah dekat Fiza dengan Ili baca. Okey, tanda panjang ni. Ada yang sebut tanda misai lah, tanda bulu mata lah, kening. Tak kisahlah. Janji kita nampak tanda ni mesti kena baca lebih daripada kadar 2 harakat. Tanda mat seperti pedang ini. Pedang pula. Boleh. Tanda mat seperti pedang ini terletak di atas huruf tertentu untuk menunjukkan kadar bacaannya lebih panjang daripada mat asli. Mat asli tu maknanya 2 harakat lah yang saya sebut tadi kan, lebih daripada kadar 2 harakat, sama ada 3, 4, 5 atau 6 harakat. Okey. Jadi contoh dia letak kat sini, tak letak pula huruf waw, huruf ziyadah dia tertinggal ni. Kalimah ulaika. Dia letak kat situ tanda mat terletak di atas huruf tertentu. Sebenarnya tanda mat ni kalau kita tengok dalam Quran, tanda panjang tu dia tak letak pada huruf selain daripada 3 huruf. Iaitu huruf alif, waw dan ya. Tak ada tanda panjang tu dekat atas huruf lain. Sebab apa? Huruf lain tu dikira sebagai huruf, dia punya istilah dia. Huruf yang nyata putus. Tapi kalau alif, waw dengan ya ni dia tidak nyata putus dia.
Iaitu waqaf, iaitu muhaqqaq dengan muqaddar. Itu kemudianlah ceritakan panjang sangat pula kan. Muqaddar tu tidak nyata putus. Alif waw ya kan, kalau kita baca alif waw ya yang jadi mat ni dia boleh jadi panjang. Selagi mana dia mengikut pada hukum, kalau hukum tu kata 5, 5 lah dia kena buat. Kalau 4, 4 lah. Kalau 6, 6 lah. Yang panjang tu siapa? Alif waw ya kan. Kalau selain daripada alif waw ya, ada tak hukum bacaan tu panjang? Tak ada. Itu namanya huruf yang nyata putus tempat dia. Nyata berhenti atau putus. Walaupun kita kena tengok pada sifat-sifat yang ada pada huruf tersebut, tapi macam mana pun dia nyata putus. Faham maksud nyata putus ni? Contoh kita baca mati kan, nun, an. Kalau mim, am. Apa-apa lagi lah huruf yang kita nyatakan putus dia. Qaf, aqa. Putus tak? Nampak tak putusnya huruf tu bila kita mati? Nampak. Tapi bila alif waw ya ni, dia mati. Tapi dia punya bunyi tu tak nyata putus. Maksud tak nyata putus ni dia bergantung pada hukum yang ada pada huruf tersebut. Contoh kalau mat arid li sukun, dia kata ada huruf waw, ya, ada alif, dia kena baca 2 boleh, 4 boleh, 6 boleh. Jadi kat situ dia tak nyata putus dia. Tu maksud dia. Okey, baik. Kemudian itu tadi tanda mat panjang. Bila dia sebut mat panjang, mestilah kena pada huruf mat saja. Alif, waw dan ya. Tak ada lagi huruf lain selain daripada alif, waw, ya tu jadi huruf mat. Okey, kemudian tanda titik tumpuk. Dia tumpuk, boleh lah. Tumpuk tu maksudnya dia bolkan semua titik tu. Kan yang kita belajar ada tanda bulat yang sifir mustadir dengan sifir mustatil tu. Dia punya bulat ke lonjong ke dalam dia tu kosong. Yang ini dia bol semua. Dia gelap semua. Okey, jadi itu apa tanda dia? Tanda ini terdapat pada surah Fussilat, iaitu ayat yang ke-44 di mana ia terletak di atas huruf hamzah yang kedua. Dia sebut kat situ hamzah kedua kerana asalnya adalah ini yang belah kanan ni. A'jamiyun. Ada 2 hamzah. Jadi tanda tumpuk yang hitam tadi tu diletak pada huruf alif di hamzah yang kedua. Tulisan huruf hamzah yang kedua telah dihilangkan dan digantikan dengan tanda tersebut. Jadi itu apa dia? Ia menunjukkan tashil, iaitu bacaan ringan ataupun mudah dengan menyembunyikan suatu bunyi di antara bunyian hamzah dan huruf alif seperti berikut. Jadi bacaannya A'jamiyun. Kita dah tahu dah belajar dah kan tanda tu macam mana bunyi dia. Cuma nak tahu apa tanda ni kan. Ini tanda tashil. Saya ingatkan lagi sekali bukan tashil. Dia punya sebutan dia tashil. Okay? Kalau tengok dalam Jawi tulisan dia tasin hayalam. Kalau ikut tulisan Jawi kita sebut tu betul. Tashil. Tapi dalam bahasa Rumi macam ni kemungkinan besar kita akan baca dengan tashil. Sebab dia satu perkataan kan. Kalau tashil tu mungkinlah kita tak tersilap baca. Jadi tashil tak ada maksud ringan atau mudah. Tashil baru ringan ataupun mudah. Okey, seterusnya tanda bulatan berhias. Kat sini ada macam-macam lah. Ikut pada Quran masing-masing. Tapi kebanyakannya lebih kurang sama kan. Jadi dekat tengah-tengah tu dia ada nombor. Jadi dia masuk kat situ apa? Bulatan berhias yang bernombor di tengahnya menunjukkan berada di akhir ayat. Dan nombornya pula menyatakan bilangan ayat di dalam surah. Jadi kalau kita baca Quran ni nak kena betul-betul faham. Bukan tulis nombor 1 baru ayat. Tidak. Dah selesai baca baru 1. Okay. Jadi setiap penghujung ayat dia punya tanda bulatan berhias tu. Bukan di awal ayat. Okay. Dan akhir sekali tanda menara. Ataupun apa disebut macam tanda bentuk masjid tu kan. Jadi semua dah tahu dah. Tanda menunjukkan tempat waqaf, iaitu berhenti bacaan di akhir ayat dan disunatkan untuk kita melakukan sujud tilawah. Pada ayat sujud tilawah ini di bawahnya ditandai dengan satu garisan, manakala di tepi luar kotak bingkai juga diberikan tanda sajadah. Okey, yang ni faham Tapi ada setengah Quran kat situ dia tadi dia tulis apa? Bawah. Pada ayat sujud tilawah ini di bawahnya ditanda satu garisan. Ada juga Al-Quran yang ditanda di atas. Tapi kebiasaannya kalau kita tengok tanda menara ni, lepas tu dia ada gariskan pada ayat tersebut sama ada atas atau bawah, mesti dia berkait dengan makna sujud. Yasjudun, contoh kat sini yasjudun, sajada. Apa-apa yang berkait dengan makna sujud, mesti dia akan letak tanda menara tersebut. Tengok pada keadaan kita lah, persesuaian ataupun tidak untuk kita
sujud tilawah. Walaupun dia sunat, tapi kan dituntut untuk kita melakukan. Okey. Boleh? Ini beberapa lah panduan untuk bacaan menggunakan Quran Asam Uthmani. Wallahu a'lam. Ada soalan? Tak ada. Ustazah Suzy keluar dulu Ingatkan dah keluar, cik. Yelah, silalah. Nak gerak ni nampak? Okey. Yelah, baiklah. Dah. Okey. Oh, keluar je ke ataupun keluar terus ni? Keluar terus nak tengok spek ke? Kita baru nak apa nama ni? Nak masuk buku pink sikit. Tapi tak apa je. Okey. Suzy masuk, Suzy masuk. Masuk. Buku pink bawa tak? Bawa. Bawa ni. Dah. Bawa Bagus Okey. dah Suzy ni. Student terbaik. Okey. Kan? Okey, kejap Silakan. Okey. Sekejap Okey, baik. Kita tengok pada muka surat yang pertama ni lah. Tapi bukan pertama dah ni, muka surat 3 dah. Pelajaran pertama iaitu asas-asas ilmu tajwid. Dalam buku coklat tu kita dah lebih kepada bahagian makhraj dan sifat huruf. Tapi sebenarnya dalam buku pink ni pun dia ada menekankan juga pada tajuk makhraj dan sifat huruf, tapi tidak terlalu detail. Detailnya saya dah terangkan dalam buku coklat. Tapi untuk ulang kaji, it's okay kan? Tak ada masalah. So insyaAllah kita akan lebih faham. Tapi nanti dia akan lebih kepada hukum nun mati atau tanwin, hukum mim mati, kemudian hukum-hukum mat. Dia ada 14 cabang hukum mat yang tak ada dalam buku coklat tu. Okay, baik, kita tengok pelajaran pertama. Makna tajwid pada bahasa jawwada yujawwidu. Itu maksudnya elok, memperbaiki ataupun memperelokkan sesuatu. Jadi secara umum lah maksud pada lurah ataupun bahasa. Tapi secara detailnya pada istilah dia kata mengeluarkan huruf hijaiyah daripada makhraj. Kita sebut saja huruf tu mesti kita kena tahu tempat keluar dia. Kemudian dikata serta diberikan hak. Apa itu hak? Iaitu sifat asli yang ada pada huruf. Apa sifat asli yang ada pada huruf? Kita sebut sahaja huruf tu, kita dah tahu dah dia tebal ke, dia nipis ke, terangkat lidah ke, turun lidah ke. Itu semua sebagai sifat asli yang disebut sebagai hak. Hak huruf, kita kena pastikan adanya hak huruf tu bila kita sebut. Dan mustahaknya, iaitu sifat mendatang. Apa mustahak? Sifat yang mendatang itu dia datang kemudian. Bila dia datang? Bila huruf itu tadi kita dah sebut dengan tepat, makhraj dan sifat. Lepas tu kita cantumkan huruf tadi menjadi satu perkataan. Kemudian kita cantumkan dia menjadi ayat. Maka bila dah cantum ayat tadi, dapatlah dia sifat mendatang. Apa dia? Contoh, idgham ma'al gunnah, izhar halqi. Segala macam lah. Dia punya cabang tu, itu adalah sifat mendatang. Banyak sebenarnya yang kita nak kena buat untuk menyempurnakan sebutan huruf dan kalimah-kalimah Al-Quran ni. Yang pentingnya mesti nak kena tahu, kita dah tahu dah ambil tahu dah berkenaan dengan buku coklat tu kan, dalam tu buku tahsin tu berkenaan dengan huruf hijaiyah yang ada sifatnya, yang ada makhrajnya, itu hak dia. Kita dah ambil tahu berkenaan dengan hak huruf, maka sekarang ni kita kena ambil tahu untuk mustahaknya. Jadi hak dan mustahaknya ini kita kena satukan. Dia tak boleh berpisah. Dia macam irama dan lagu lah. Kalau tak ada salah satu, dia pincang. Macam tu juga kalau kita baca Quran, makhraj sifat dah kuasai dah, dengungnya pula tak ada. Maknanya tempang lah kita baca Quran. Begitu juga kalau kita baca Quran, ada sifat mustahak yang kita dah belajar, dengungnya semua dah tahu. Tapi makhraj dia pula tak tepat, juga tempang. Jadi kita ambil dua-dua sekali, bagi dia balance. Okey, boleh? Jelas nombor 1? Okey, baik. Nombor 2, kita tengok hukum. Apa hukum belajar ilmu tajwid? Semua orang dah tahu dah ni, fardu ain ni apa, fardu kifayah ni apa kan? Tahu tak? Okey. Jadi hukum kita belajar ni memang fardu kifayah. Tapi nak beramal tu, itu dah jadi fardu ain. Maknanya senang kata semua ni dituntut untuk kita belajar. Kan itu mudah untuk kita amal kan. Kalau kita tak belajar memang susahlah untuk kita amal. Dan untuk kita sampaikan pula.
Nak menyampaikan tu pun satu masalah yang kalau kita tengok nak perkara-perkara yang berkaitan dengan Quran ataupun bab-bab apa lagi, bab-bab fiqh, kalau kita tak betul-betul memahami ataupun kita tak betul-betul menguasai sesuatu ilmu tu, susah juga untuk kita sebarkan kan. Jadi dituntutlah untuk kita belajar. Okey, bagi siapa? Bagi kita lah, setiap muslimin dan muslimat yang mukallaf. Apa maksud mukallaf? Pernah dengar tak perkataan mukallaf? Yang dia dalam keadaan yang berakal lah. Maknanya orang yang sihat tubuh badan macam kita lah. Itu dituntut untuk kita. Adapun ingkar terhadapnya kafir. Bagi orang yang dia tak tahu tu tak ada masalah. Bila dia sebut perkataan, dia dah highlight kan tu, dia bold color hitam kan, kafir tu kan. Dalam keadaan kita sengaja meninggalkan. Kita dah tahu dah ni, kita tak boleh mengaji, tak pandai mengaji, tapi tak ada usaha ke arah untuk memperbaiki bacaan. Itu kena berhati-hati. Okey, baik. Yang kedua, yang ketiga, tengok apa dalil kita dituntut untuk baca Quran secara bertajwid. Ini jelas sangat ayat dia, iaitu daripada surah Al-Muzammil dia sebut warattilil Qur'ana tartila. Bacalah akan Al-Quran secara tartil. Dalam kurungan tu dia tulis tajwid. Tartil tu secara keseluruhannya banyak pecahan-pecahan dia. Dia mentahsinkan, tahsin tu memperbaiki bacaan, mentazyinkan, iaitu memperelokkan suara pada bacaan Quran, banyak. Kemudian untuk mengetahui lagi makna-makna Al-Quran, kemudian kita mentadaburkan Al-Quran secara keseluruhan, dan akhir sekali kita mengamalkan segala ayat-ayat yang kita baca. Itu turutan dia. Okey, baik. Kemudian daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan innallaha ta'ala yuhibbu ay yuqra'al Quran 'addan kama unzila. Maksud dia apa kat situ? Sesungguhnya Allah Ta'ala menyukai akan hambanya yang membaca Al-Quran bertepatan sebagaimana ia diturunkan. Jadi seperti mana yang telah diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bacaannya begitu, maka kita cuba dengan usaha yang terbaik untuk baca sebagaimana dia diturunkan. Okey, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, tumpuan perbincangan untuk buku pink ni semua dalam kalimah-kalimah Al-Quran lah. Okey, kelebihan semula-mula ilmu kerana ia berkaitan terus dengan kalam Allah. Okey, tak apa, yang ni teruskan. Ini adalah rujukan-rujukan lah untuk buku ni. 98, masalah yang dibincangkan kaedah-kaedah membaca Quran. Okey, matlamat memelihara lidah daripada melakukan kesalahan ketika membaca Al-Quran. Dan faedahnya mencapai kejayaan dan kebahagiaan serta mendapat rahmat dan keridaan Allah Ta'ala di dunia dan di akhirat. Itu untuk tajuk pertama. Jelas untuk bahagian pertama tadi? Maknanya kita dah tahu dah tujuan kita pelajari ilmu Al-Quran dan ilmu tajwid ni untuk apa sebenarnya kan? Okey. Ada soalan untuk tajuk pertama? Tak ada? Jelas insya-Allah. Okey, so nanti kita berhenti dulu setakat ni. Nanti kita masuk pada pelajaran yang kedua, iaitu rukun-rukun bacaan Al-Quran. Sekejap tengok banyak tak ni? Ini banyak tak ni? Nanti kita masuk kemudian lah tajuk ni. Kita masuk pengenalan je dulu tadi. Nanti ingatkan saya, kita akan sambung pada tajuk rukun-rukun bacaan Al-Quran. Wallahu a'lam. Ustazah, kita habis ke? Tak ni. Saya pun tak nak. Tak nak Saya baca. kena baca. Baru nak. Itulah, konon nak bagi Fiza baca Alah, dah tadi. Ampun lah Cepat, Ustazah. Minggu depan saya baca 2 muka surat. Boleh? Ingat tau Suzy, 2 page Okey, Ustazah. Okey, tak apa Fiza, nak hantar anak ke 12 ni. Pukul 12. Okey, baik. Ili boleh baca ke? Berdegel ni. Siap berdegel, tak dapat saya datang itu. Boleh tapi Ustazah tunjuk tu skrin tu. 2%. Ya 202 kan? Sekejap Tak kat kamera. Ustazah, saya sambung kat dalam kereta Boleh. Beres-beres. Okey. Boleh silakan Suzy. Suzy pula. Nampak cermata tu, panggil Suzy tu. Buka cermata tu. Okey, Ili silakan. Okay, sorry. Saya pun minta diri ya. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi.
Boleh dengar kan Ustazah? Boleh jelas. Bismillahirrahmanirrahim. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم Ya. قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم salah. Tak ada. Siapa yang Okey. cakap? Tak ada. قل لا قل لا تعتذروا قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم Ambil summa. ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة Fayunabbi'ukum. فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم Idzan qalabatum. إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم Ya. فأعرضوا عنهم إنهم رجس Betul? ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم فإن الله لا يرضى عن القوم Lagi sekali. فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن Ini. ومن الأعراب من يتخذ Ma saja. Kejap besarkan. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر Ya. عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق Kalau qalqalah tu kena bunyi wa yattakhidhu ma yunfiq. ويتخذ ما ينفق Ya. terus Wa yattakhidhu. Kena ambil wa yattakhidhu. ويتخذ ما ينفق kejap ulang balik
يتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول. Dekat nun bertemu dal tu dengung sikit lagi. Ini Indallah. عند الله وصلوات الرسول. Okay. ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. Alhamdulillah. Sadaqallah. Sadaqallahul azim. Terima kasih Ustazah. Sorry lambat. Tak apa. So kita berhenti dekat 202 Next 203. وبلغ رسوله النبي الكريم وهذا تنزيل من رب العالمين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Alhamdulillah. Okay, insyaAllah nanti jumpa lagi. Kita sambung Terima kasih Ustazah. Okay, sama-sama. InsyaAllah. Ustazah. Terima kasih Ustazah.